Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kuliah kita pada kali ini, kuliah sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyentuh berkenaan dengan haji perpisahan. Ini kita akan umat Islam yang berada di tanah suci, ada yang telah berlepas, ada yang baru berlepas. Semua mereka akan mengerjakan ibadat haji, akan bergerak ke padang Arafah pada hari Khamis, kemudian akan berwukuf di Arafah pada hari Jumaat pada tahun ini, insya-Allah. Maknanya tinggal lagi beberapa hari, kemudian kita akan menyambut hari raya di tanah air kita, dan juga di tanah suci pada hari Sabtu, kemudian diikuti dengan hari-hari raya dan seterusnya hari-hari tasyrik. Ada hari Ahad, hari Isnin dan hari Selasa. Kita doakan kepada para jemaah haji di seluruh dunia mendapat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali syurga. Jadi berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sempat menunaikan ibadah haji, iaitu pada tahun 9 Hijrah. Dan haji ataupun satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dinamakan juga dengan haji perpisahan, Hajjatul Wada', haji perpisahan. Kenapa dinamakan Hajjatul Wada'? Kerana selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji ini, baginda sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum sempat mengerjakan haji pada tahun yang berikutnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan haji pada tahun sebelumnya. Jadi disebabkan ianya merupakan haji yang terakhir, juga haji yang pertama setelah kemenangan Islam, dan juga haji yang terakhir, maka dinamakan haji tersebut sebagai haji perpisahan. Dan Nabi SAW sendiri telah memberi gambaran kepada sahabat. Di antaranya mana memberi gambaran bahawa haji yang ada ataupun haji yang dikerjakan pada tahun tersebut merupakan haji ataupun tahun yang terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, seorang sahabat, Muaz bin Jabal, apabila Nabi menghantar Muaz bin Jabal sebagai wakil baginda yang akan berada di Yaman. Baginda mengatakan Muaz. Jadi Muaz bin Jabal menjadi ulama di Yaman. Di antaranya Nabi berkata, bagaimana kalau kamu hendak memutuskan sesuatu perkara sebagai hakim ketika kamu berada di sana nanti? Jadi Muaz berkata, aku akan menghukum dengan menggunakan Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran, itulah yang akan aku putuskan. Kemudian Nabi kata, kalau tak ada perkara itu dalam Al-Quran, Muaz berkata, aku akan menghukum
dengan apa yang aku dapat di dalam hadis. Kerana Nabi kata, kalaulah perkara-perkara yang berlaku di Yaman nanti tidak ada di dalam Quran dan tidak ada dalam hadis, macam mana kamu nak memutuskannya? Barulah Muaz kata, aku akan membuat ijtihad aku yang senari dengan Al-Quran dan senari dengan hadis Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, bila kita dengar kisah sirah, telah banyak kali kita ulang prinsip dia. Bila kita sebut apa sahaja yang berlaku pada Nabi, perbualan Nabi, perbuatan Nabi, ini bukan kisah yang kita dengar kemudian kita balik rumah kita lupa. Kalau Nabi berbincang dengan Muaz, kemudian dah selesai, itu cerita Muaz, itu bukan cerita kita. Tak betul ya. Apa yang berlaku di zaman Nabi menjadi tasyri'. Tasyri' ni maknanya menjadi pedoman, bukan sekadar pedoman macam orang nak lalu hutan tunjuk jalan, tak ada. Dia menjadi kewajipan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Semua kita, adakah kamu mengikut Al-Quran dan adakah kamu mengikut hadis-hadis Nabi SAW? Ini kita kena ingat. Kemudian apa kata Nabi kepada Muaz? Ya Muaz, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha. Wahai Muaz, kamu nak pergi Yaman, mungkin kamu tidak akan bertemu aku lagi selepas tahun ini. Ini gambaran yang Nabi beri kepada Muaz. Wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Dan mungkin selepas daripada ini, kalau kau datang ke Madinah, singgah-singgahlah ke masjid aku dan singgah-singgahlah di kubur aku. Fabaka Muaz khash'an bi firaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muaz menangis dengan sebenar-benar menangis kerana dia mengetahui bahawa dia akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu haji yang dilakukan oleh Nabi kali yang pertama selepas Mekah jatuh ke tangan Islam, dan juga kali yang terakhir sebelum Nabi kita wafat, dinamakan haji tersebut haji berpisah ataupun haji berpisah, ataupun dalam bahasa Melayu wada, haji selamat tinggal. Tapi kerjakan haji kemudian selamat tinggal umatku. Itu maksud dia. Tapi Nabi meninggal dunia, Nabi tinggalkan Al-Quran dan Nabi tinggalkan hadis, dan Nabi meninggalkan segala kisah sirah perjuangan baginda untuk dicontohi oleh umat Islam. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk mengorek apa sahaja pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapati daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah pun disebutkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu bahawa sirah ini merupakan suatu yang sangat penting. Kerana apa? Sirah ini dia mengadunkan Al-Quran dan hadis. Kalau kita baca Quran, Al-Quran itu tidak disusun secara kronologi. Maknanya surah yang pertama sampai surah yang ke-114 tidak disusun mengikut tarikh. Surah yang pertama diturunkan letak yang pertama, surah yang kedua diturunkan letak yang kedua. Dia tak jadi macam tu. Sebab apa? Sebab ayat-ayat yang turun dia bukan surah Al-Baqarah saja. Kemudian dah habis surah Al-Baqarah, turun pula surah Al-Imran. Kemudian habis surah, habis 100 lebih surah ayat Al-Imran, turun pula surah An-Nisa. Dia tak macam tu. Kadang-kadang turun 4 ayat, kadang turun 5 ayat, kadang turun 2 ayat daripada surahnya, kemudian turun ayat daripada surahnya. Dia tidak menentu tu. Jadi macam mana jadi ayat-ayat ni susun dalam surah-surah?
itu dia panggil taufiqiyah. Taufik ni daripada Allah Subhanahu. Tauqifiyah. Tauqif ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia turun ayat 4 ayat ke 5 ayat ke 2 ayat ke, Nabi kata ini ayat nombor sekian, surah sekian. Lalu sahabat pun catat. Kemudian turun pula ayat di tempat yang lain pula. Mungkin di rumah baginda, mungkin di Masjid Nabawi. Setelah Nabi syarahkan kepada sahabat ayat-ayat Al-Quran yang baru turun, Nabi akan kata ini surah sekian, ayat sekian. Maka diingat oleh sahabat. Dia macam tu. Maknanya susunan Al-Quran yang ada pada hari ini tauqif, ditentukan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan merupakan keputusan ataupun ijtihad manusia, walaupun keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan keputusan daripada Nabi. Dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis-hadis pula yang begitu banyak hadis sahih saja berpuluh ribu, disusun oleh sebuah kitab. Dia tak gunakan hadis-hadis yang ulang-ulang ni, dia tak masuk. Ambil satu hadis saja. Kalau ada hadis berulang-ulang walaupun sahih, diletak dalam buku dia satu hadis saja. Jadi dikumpulkan hadis-hadis yang sahih tanpa ulangan, didapati lebih kurang 30,000 hadis. 34,000 ke apa. Pun kalau kita baca hadis-hadis ini, kita tidak mengetahui susunan. Bila turun hadis ini, bila disampaikan hadis ini. Hadis ini pentingnya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah dia menunjukkan satu persatu perjalanan Nabi, perjuangan Nabi dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Di sini sangat penting kita memahami sirah Nabi supaya kita boleh menyusun hidup kita seperti mana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita tidak mencapai seperti mana yang Nabi capai, Nabi mencapai prestasi Nabi itu dalam masa 23 tahun, baginda dapat mengumpulkan ratusan ribu sahabat, baginda dapat mengalahkan kuasa besar dunia. Tetapi yang penting adalah bukan mencapai. Sebab mencapai sesuatu kejayaan ini di tangan Allah Ta'ala. Yang penting kita berada dalam perjuangan tersebut. Dan kita tak lari daripada perjuangan. Balik kita kepada sirah haji perpisahan. Di mana kedudukan haji perpisahan ini dalam sirah Nabi. Di permulaan ke, di tengah ke, ataupun di akhir. Jadi bila kita tengok haji perpisahan ini, ia berlaku pada tahun 9 Hijrah. Maknanya setahun sebelum Nabi kita wafat. Ini satu petanda yang sangat besar. Kemudian bila kita tahu haji ini haji yang terakhir, tahun kedua akhir sebelum Nabi SAW wafat pada tahun 10 Hijrah, kita tengok apakah prestasi ataupun kejayaan ataupun pencapaian yang diperolehi oleh Nabi sebelum haji perpisahan. Apakah pencapaian Nabi? Ini penting supaya kalau kita mengerjakan ibadat haji, kita merasakan macam mana sahabat rasul. Macam mana sahabat rasul ketika mengerjakan haji. Tuan-tuan dan puan, kita nak kata sini, Nabi SAW sebelum haji perpisahan, kalau kita tengok kitab sirah, apakah pencapaian Nabi? Pertama, sebaik sahaja sebelum Nabi pergi berjuang, sebelum Nabi mengerjakan ibadat haji, berlaku perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini adalah kemuncak pencapaian Nabi SAW di dalam hidup baginda. Apakah ada perang Tabuk, tuan-tuan? InsyaAllah panjang umur kita akan mendengar kisah dan pengajaran perang Tabuk. Perang Tabuk adalah peperangan yang terbesar. Peperangan yang terbesar yang dipimpin oleh Nabi SAW
dalam hayat baginda, iaitu tentera Islam seramai 30,000 orang. Cuba kita bayangkan peperangan Badar ada 300 sahabat, perang Uhud 700, perang Khandaq 3,000, makin naik, ya. Perang Khandaq 3,000. Kemudian peperangan Mu'tah 3,000. Kemudian peperangan Makkah ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dibuka dalam istilah Islam Fathu Makkah 10,000. Semakin lama semakin naik. Dan Nabi mengalahkan kerajaan tempatan Makkah dalam hidup baginda. Kemudian selepas jatuhnya kerajaan tempatan yang zalim, yang tidak melaksanakan hukum mahkamah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi fokus kepada menjatuhkan ataupun memerangi kekuasaan batil antara bangsa. Maka Nabi menyiapkan tentera dalam perang Tabuk, iaitu melawan kuasa besar dunia. Sahabat tuan-tuan mencapai prestasi ini. Mereka telah memerangi kuasa besar dunia Rom dan telah menang. Cuma perang Tabuk ni menang tanpa bertanding. Nabi sampai ke Tabuk, orang Rom lagi, walaupun bilangan mereka 200,000 orang, mereka cabut lagi. Jadi apakah hasil yang Nabi dapat kalau cabut lagi? Pertama, menang tanpa bertanding. Yang kedua, kabilah-kabilah yang di bawah jajahan Rom di utara Madinah itu semua tunduk kepada Rom yang sebelah Syam, Syria. Walaupun tidak berlaku peperangan, tetapi kehebatan Nabi dan kemenangan Nabi ini menyebabkan semua wilayah-wilayah Arab di utara berpaling tadah, lalu menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk kepada kekuasaan Islam. Ini satu benda yang besar. Kalau kita ambil pada hari ini, kita nak gambarkan macam mana kalau tertegaknya negara Islam yang kuat. Di negara kita lah contohnya. Kemudian negara-negara jiran, walaupun kita belum lagi berjihad melawan kuasa besar dunia Amerika, tak sampai ke Washington, umat Islam berperang dengan Amerika, tetapi jajahan takluk Amerika ataupun mereka yang menyokong Amerika dan tunduk dan patuh kepada dia, wilayah-wilayah yang berdekatan. Kalau Filipina ditunduk dengan Amerika, kalau Australia ditunduk dengan Amerika, kalau apa lagi, India ditunduk dengan Amerika ataupun Rusia, kesemuanya tunduk kepada kita. Itu maksudnya. Jadi zaman Nabi belum lagi kekuasaan Rom itu kalah 100%. Mereka masih kuat di Konstantinopel sehingga 800 tahun selepas itu, apabila Khilafah Utsmaniyah mengalahkan Konstantinopel. Tapi kekuasaan mereka sampai ke negara Arab. Maka negara Arab semua tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun itu Nabi mengerjakan haji. Cuba kita bayang macam mana keadaan umat Islam yang mengerjakan ibadat haji dalam keadaan kuasa besar dunia kalah kepada Islam. Dan banyak negara-negara yang tunduk kepada kuasa besar dunia kali ini tunduk kepada Islam di Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keagungan yang hakiki. Ini keagungan yang hakiki, kekuatan yang hakiki, dan ini adalah risalah yang ingin Allah Subhanahu wa taala mahukan daripada Rasulullah dan mahukan daripada kita. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wala yuharrimu lama harrama Allah wa rasuluh,
dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Maknanya tidak melarang apa yang dilarang oleh Allah dalam undang-undang dalam masyarakat. Wala yadinuna dinal haqq, dan tidak beragama dengan agama yang benar minal ladina utul kitab, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan ahlul kitab Kristian. Hatta yu'tul jizyah an yadin hum saghirun, sampai mereka membayar jizyah sedangkan mereka dalam keadaan kecil. Kecil ni maknanya tunduk. Dan ini yang berlaku di utara Madinah tu, Ghassan. Kawasan-kawasan Ghassan ni kawasan-kawasan Arab yang tunduk dengan Rom. Mereka tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan-bulan sebelum haji. Nah, ini bermakna umat Islam berkumpul dalam musim haji seramai 140,000 orang dalam keadaan mereka itu izzah, agung. Mereka rasa kuat, mereka rasa keagungan daripada Allah. Walillahil izzati wa lirasulih wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya izzah, keagungan adalah milik Allah, milik Rasul dan orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Maknanya tuan-tuan, sepatutnya haji yang akan berkumpul manusia hari Jumaat ini di Mekah, kalau kita nak merasakan haji Nabi, bukan sekadar kita hanya fokus kepada Nabi tawaf, Nabi sa'i, Nabi berkorban, bukan sekadar itu. Tapi mesti merasakan perkumpulan umat Islam ini mesti sama dengan perkumpulan Nabi marin, iaitu merasa keagungan. Bukan sekadar merasa keagungan, memang status itu status keagungan. Tapi apa yang berlaku pada hari ini? Yang berlaku hari ini sebaliknya. Umat Islam berkumpul, ya. Berwukuf, ya. Tapi dalam keadaan ramai dari kalangan umat Islam dan negara-negara Islam tunduk kepada kekuasaan Barat dan kekuasaan Timur. Ini yang berlaku. Mereka sebahagian daripada umat kita diserang. Di Syria itu masih diserang lagi sampai ke hari ini. Kita bagi derma untuk dia makan, mereka diserang lagi. Yaman, satu negara perang, 30 juta dalam kelaparan. Apa yang ada makan. Kashmir masih dijajah, Palestin masih dijajah, Timur masih dijajah, Mindanao masih dijajah. Ini keadaan yang kita kena peka, ya. Supaya bila kita berbincang berkenaan dengan haji perpisahan, kita tak sekadar menggambar cara-cara melakukan ibadat haji sahaja. Niat haji macam mana, wukuf macam mana, bermalam di Muzdalifah macam mana, bermalam di Mina macam mana. Bukan sekadar itu. Kemudian Nabi SAW yang penting lagi di dalam pengajaran haji perpisahan Nabi SAW ini adalah ia merupakan penutup kepada semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Cuba kita takdir, sekiranya ditakdirkan Nabi tidak dapat mengalahkan Mekah pada tahun 8 Hijrah, sedangkan Nabi wafat lagi 2 tahun sahaja, tahun 10 Hijrah, tapi tidak dapat ditawan Mekah. Dan Nabi SAW membuat perjanjian Hudaibiyah, genjatan senjata 10 tahun. Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah, genjatan senjata selama 10 tahun. Mana kalau 10 tahun ni, lepas daripada tahun 6 Hijrah Nabi wafat tahun 10, baru 4 tahun.
Ada lagi 6 tahun lepas Nabi wafat, Mekah masih gagah. Sebab apa? Tak boleh perang, gencatan senjata. Masa yang begitu panjang. Kalau Mekah tidak jatuh tangan Islam, macam mana nak buat haji? Kalau buat haji pun, haji yang telah dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka tawaf di Muzdalifah, sepatut tawaf di Arafah. Barang-barang jualan di Mekah ditipu. Timbangan-timbangan tipu. Jadi suasana di Mekah bukan suasana Islam. Pelacuran berleluasa di keliling Kaabah. Arak berleluasa di keliling Kaabah. So, bayangkan macam mana nak buat haji. Kemudian Nabi gencatan senjata 10 tahun. Maknanya akan tamat gencatan senjata ini 8 tahun lepas Nabi wafat. Allah Ta'ala mentakdirkan. Selepas perjanjian Hudaybiyah baru 2 tahun Quraisy melanggar perjanjian. Dengan melanggar perjanjian, Nabi serang Mekah. Tidak ada gencatan senjata lagi. Serang Mekah jatuh. Tahun berikutnya Nabi pergi haji. Ini semua perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu Nabi menyerang kuasa besar dunia. Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa risalah Islam ini bukan sekadar kita hanya memikirkan Malaysia sahaja. Bukan Nabi sekadar memikirkan Madinah sahaja. Madinah boleh, contoh. Habis setakat itu Madinah boleh. Bukan. Lepas Madinah mesti fikir tempat-tempat lain pula. Maka Nabi pergi mengarahkan kuasa besar dunia. Begitu juga kita. Sirah menunjukkan seperti itu. Al-Quran yang baru dia baca tadi seperti itu. Kalau kita nak hadis, boleh kita bawa hadis isu dan Nabi SAW. Ayu Madinataini tuftahul awal ya Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia bertanya, kita akan tawan bandar mana dulu ya Rasulullah? Adakah kita tawan Istanbul dulu atau kita akan tawan Rom, Itali? Lalu Nabi menjawab, Madinatul Herkul, bandar Istanbul, bandar Hercules. Maknanya dalam Quran sebut mesti memerangi kuasa besar dunia. Dalam hadis menyebut Islam akan mengalahkan kuasa besar dunia. Dan di dalam sirah Rasulullah SAW pun menyebut macam demikian. Kemudian berlaku haji perpisahan. Allah Ta'ala sempurnakan agama ini. Kemudian baru turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Aku telah cukupkan untuk kamu nikmatku dan aku redha Islam menjadi agamamu. Bagi mereka yang tidak memahami sirah, mereka akan merasakan bahawa apabila Islam ini sempurna, oh dah selesai berhaji, turun ayat Islam dah sempurna. Bila telah sempurna, solat, puasa, zakat, haji. Dengan ini sempurnalah Islam. Haji kata lagi. Bukan sekadar itu. Sempurna itu ketika diturunkan Al-Quran selepas haji perpisahan. Bukan sekadar sempurna solat, puasa, zakat, haji. Tapi banyak di tengah-tengah itu. Perjuangan itu, jihad itu. Menundukkan kuasa besar dunia itu. Mencegah kemungkaran. Bukan sekadar kemungkaran dalam negara Madinah, tapi kemungkaran seluruh dunia. Tidak boleh dibiarkan oleh Islam. Perangi mereka. Wala yuharrimuna ma haram Allah. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Maknanya mereka tidak mengharamkan arak. Mereka tidak mengharamkan riba. Mereka tidak mengharamkan pelacuran. Mereka tidak mengharamkan penipuan. Mereka tidak mengharapkan eksploitasi manusia dan berbagai-bagai lagi. Nabi serang Mekah. Semua itu ada kat Mekah. Nak selesai Mekah, Nabi tak biar. Ada lagi di Tabuk.
Di bawah kekuasaan batil, Nabi pergi pula mengalahkan Tabuk. Dah dapat Tabuk, belum sempat pergi ke Eropah, umat Islam menyambung perjuangan ni, masuk mengalahkan kerajaan Rom di Istanbul, Konstantinopel, kalah pada tahun 1453. Kemudian dah mengalahkan Konstantinopel 800 tahun selepas Nabi SAW. Adakah umat Islam dulu diam? Ada pula lagi negara lain yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul. Umat Islam terus masuk. Menawan Bulgaria. Islam tak sebut perkataan menawan, tetapi membuka. Maknanya mengalahkan negara itu, mendidik masyarakat dia nak masuk Islam, tak masuk Islam, tidak ada paksaan. Tetapi undang-undang Islam kamu mesti laksanakan. Tidak ada pelacuran, tidak ada riba, tidak ada pelacuran, tidak ada riba, tidak ada arak, tidak ada penindasan manusia ke atas manusia yang lain dan sebagainya. Sampailah umat Islam sampai ke Vienna. Itulah tempat yang terakhir umat Islam tidak dapat menawan Vienna. Selepas itu umat Islam mula lemah sampai ke hari ini. Vienna pula menyerang orang Islam. Lahir pula Amerika, lahir pula negara-negara lain. Dengan itu sekarang menyerang pula umat Islam. Itu adat dunia dia macam tu. Jadi kita nak memahami peristiwa haji ini mesti dalam suasana macam itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Nabi SAW mengalahkan Mekah sehingga Nabi dapat menunjukkan kepada umat Islam cara-cara mengerjakan manasik haji. Kalaulah Mekah ni tak kalah baik dan Nabi wafat sebelum Mekah kalah, macam mana kita nak memahami ibadat haji? Tentulah sukar. Kita baca dalam Quran, wa atimul hajj wal umrah lillah. Hendaklah kamu mengerjakan haji dan umrah kerana Allah. Macam mana nak buat haji? Nabi tak sempat pun nak buat haji. Ya? Apa lagi? Inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarak. Rumah yang pertama ibadah untuk ibadah yang didirikan manusia ini adalah di Mekah. Macam mana nak beribadat di Mekah? Patung punya banyak. Tapi semua tu Allah Ta'ala atur sebelum Nabi kita wafat. Nabi dapat mengalahkan Mekah pada tahun 8 Hijrah. Tahun 9 berikutnya Nabi mengerjakan ibadat haji disertai oleh 140,000 orang sahabat. Semua melihat macam mana Nabi buat dan disampaikan kepada kita pada hari ini. Semua Allah Ta'ala dah atur. Maka Nabi SAW mengiklankan hasrat baginda untuk mengerjakan ibadat haji. Faqaddama Madinah ba'syarul kaf. Bila dengar saja Nabi akan mengerjakan ibadat haji, sahabat-sahabat berkumpul, semua beritahu sana beritahu. Nabi mengerjakan ibadat haji pada tahun ini. Jom kita pergi mengerjakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergeraklah Nabi sampai di Bir Ali. Nabi mengerjakan salat asar secara kasar. Kemudian berada di sana sehinggalah subuh. Kemudian bila subuh Nabi berkata kepada sahabat, atani lailah ata min rabbi faqala salli fi wadi mubarak. Telah berkata Tuhanku kepadaku, solatlah di wadi yang diberkati. Jadi ada wadi di Madinah yang namanya Wadi Aqiq. Itu wadi yang diberkati. Kemudian Nabi di sana mandi dan berihram. Kemudian memakai wangi-wangi di badannya dan di kepala baginda.
Kemudian memakai pakaian ihram, izar dan rada. Izar ni di bawah, rada ni di atas. Kemudian bersolat zuhur 2 rakaat. Kemudian mula bertalbiyah mengerjakan haji dan umrah. Jadi pada kitab ini Nabi SAW mengerjakan haji qiran. Ada 3 jenis haji. Haji tamattu', haji ifrad ataupun haji qiran. Haji tamattu' kita buat umrah dulu baru haji. Haji ifrad kita buat haji dulu. Haji qiran ni buat haji macam buat ifrad, tapi diniatkan haji dan umrah. Buat saja haji, habis saja haji, dapat dua-dua haji dan umrah sekali kerana kita berniat dua. Qiran ni maknanya sepasang. Jadi dikata dalam kitab ni Nabi berniat haji dan umrah sekali. Kemudian menaiki unta. Kemudian bergerak. Kemudian dia sampai di Makkah, saya pendekkan cerita, Nabi bermalam di Zitwa. Satu tempat nama Zitwa. Kemudian masuk ke Mekah selepas solat fajar, solat subuh. Kemudian mandi, kemudian bergerak sejauh 8 batu sampai kepada satu tempat baginda masuk ke Masjidil Haram dan bertawaf di Kaabah dan bersa'i, tetapi baginda tidak bertahalul. Kalau Nabi masuk mengerjakan tawaf, kemudian Nabi bersa'i, kemudian tidak bertahalul, ini maknanya tidak buat tamattu', tidak buat umrah. Kalau umrah itu dah selesai tawaf saya tidak gunting. Tapi bila Nabi tidak gunting, maknanya Nabi buat ifrad ataupun qiran. Dan Nabi tidak bertahalul kerana Nabi melakukan qiran. Kemudian pada hari 8 Zulhijjah, iaitu hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni hari Khamis, lusa, Nabi pergi ke Mina. Hanya orang Malaysia ramai yang tak buat sebab dia sunat pada mazhab Syafi'i. Nabi bergerak ke Mina, bersolat di Mina 5 waktu, iaitu solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Kemudian Nabi pada hari wukuf pagi masih berada di Mina. Lepas itu Nabi berehat sebentar, kemudian barulah bergerak ke Arafah. Sampai di Arafah, Nabi mendapati tempat baginda telah pun disediakan oleh sahabat. Maka Nabi tinggal di Namirah. Namirah ni tempat masjid di Arafah yang ada sekarang. Kemudian lepas masuk waktu zuhur, Nabi bergerak sampai ke Batnul Wadi. Kemudian berhimpun di situ seramai 142 ataupun 144,000 sahabat. Kemudian Nabi menyampaikan khutbah. Mari kita tengok sedikit khutbah Nabi SAW. Jadi Nabi berkhutbah, kita jangan lupa mukadimah yang kita cerita tadi. Umat Islam dalam keadaan agung, izzah, telah mengalahkan kuasa besar dunia di pinggir Rum dalam peperangan Tabuk. Jadi ini perkumpulan izzah. Dan izzah ini kita dapat rasakan dalam takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, sadaqa wa'dah. Allah Maha Besar, segala puji baginya. Allah membenarkan janjinya, sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah, Allah telah menolong dan memenang hamba-Nya. Wa azza jundah, Allah telah mengagungkan tentera Dia. Itu keagungan. Keagungan setelah dapat mengalahkan kuasa besar dunia. Wa hazamal ahzab wa'dah, dan telah mengalahkan pakatan tentera bersekutu. Sungguhnya La ilaha illallah, tidak ada ilah,
tidak ada ketundukan pada sesiapa. Wala na'budu illa iyyah, kita tidak akan menyembah selain Allah. Sembah ini tuan-tuan bukan sekadar sembah rukuk dan sujud. Seperti yang difahami oleh ramai orang, sembah Allah ni sujud rukuk, tak sembah pada tokong, tak sembah pada patung beranak. Bukan sekadar itu. Sembah maknanya tunduk dan patuh. Wala na'budu illa iyyah, kita tidak akan tunduk dan patuh selain daripada Allah Ta'ala. Mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun, dengan penuh ikhlas baginya lah agama, walaupun orang kafir tak suka. Pedulikan, suka tak suka itu cerita awak, tapi mesti tunduk dengan Islam. Islam ni mesti agung. Itu perasaan sahabat. Faqama fihim khatiban wa alqa hadhihi al-khutbah. Kemudian Nabi menyampaikan khutbahnya. Ayuhan nas, manusia, wahai semua manusia, dengar betul-betul perkataan aku. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadzal mawqif abada. Dengar betul-betul khutbah aku ini. Aku tidak tahu adakah aku dapat bertemu kamu selepas tahun ini di tempat ini selama-lamanya. Dan memang betul lah kata Nabi. Selepas itu tidak berjumpa lagi dengan Nabi di Arafah. Sama ada sahabat maupun kita. InsyaAllah kita jumpa Nabi di mana tuan-tuan? Di Telaga Hud, di Telaga Nabi SAW, InsyaAllah di hari kiamat. Satu, inna dima'akum wa amwalakum haram alaikum. Sesungguhnya darah kamu sesama kamu dan harta kamu sesama kamu haram. Seperti mana haramnya hari ini. Maknanya kita sesama kita tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti, mencela seseorang. Kalau keluar darah dia, kena balas sebagai kisos. Dan juga harta sesama kita tidak boleh ambil dengan cara yang batil. Tidak ada orang yang mencuri harta orang dengan cara yang batil. Sama ada curi rumah dia, ambil barang, ataupun harta awam. Harta awam tu harta semua. Jangan pecah amanah, jangan rasuah. Bukan duit kita, bukan duit dia, itu duit umat Islam. Ala kullu syai' min amri jahiliyah tahta qadami mawdu'. Semua perkara-perkara jahiliyah yang menyalahi Islam sekarang ni di bawah kaki aku. Hanya pun kuasa besar dunia pun dia bawah tapak kaki Nabi dah masa tu. Semua perkara jahiliyah kamu sekarang di bawah kaki aku. Semuanya hapus. Ingat baik-baik kata Nabi. Wa dima' jahiliyah mawdu'ah, dan darah di zaman jahiliyah semua hapus. Maknanya apa? Kamu berperang sama kamu, ada lagi dengki menengki, nak balas ke apa? Cukup. Setakat ni buka buku baru. Jangan dengki menengki, jangan nak balas membalas cara jahiliyah dulu. Sekarang cara Islam. Wa awal dam ada min dima'ina dam Ibnu Rabi'ah bin Haris. Balas darah yang pertama yang aku hapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Haris. Siapa dia Ibnu Rabi'ah bin Haris ni? Iaitu dia ini susuan di Bani Sa'd. Kalau Huzail membunuh dia, bila Huzail bunuh dia, ada orang akan balas dan sebagainya. Nabi kata dah stop. Kita buat cerita baru, hukum baru. Siapa yang membunuh lepas ni, dia kena bunuh. Tapi yang cerita-cerita lama jahiliyah, tutup, kata Nabi. Wa riba jahiliyah mawdu', dan riba zaman jahiliyah tutup. Wa awal riba adha min ribaina riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan awal riba yang kita tutup adalah riba siapa yang berhutang Abbas, bapa saudara dia, tak adalah riba.
Itu kita kena ingat kita. Siapa yang berinteraksi dengan riba, henti. Dah henti di musim haji mari, di zaman Nabi lagi. Tosah ada yang main riba hari ni. Dah terlalu lewat 1400 tahun dah Nabi dah hapuskan. Dan Nabi mulakan dengan riba bapak saudara. Siapa yang ada hutang Abbas 1000 bayar 1000 ya. Tosah bayar 1200. Kalau pak saudara aku, Nabi nak menunjukkan dia bukan pilih kasih. Darah Ibnu Rabi'ah itu darah susuan dia di Bani Sa'ad. Halimah Sa'idah, Nabi menyusu kat situ. Abi Rabi'ah pun jadi dia ada kekerabatan dengan Ibnu Rabi'ah, tutup. Buka secara baru. Riba dengan bapak saudara aku Abbas, siapa yang pinjam 2,000 ke 3,000 bayar 2,000, jangan kalau Abbas minta riba, tutup. Macam tu. Habis siapa yang buka riba sekarang ni? Ini semua British. Negara ni dipimpin oleh Islam. Turun-turun datang penjajah, dia buka balik. Siapa yang cipta riba? Dulu di Eropah sana Yahudi. Dah kita terbelenggu balik. Nabi dah kata tutup. Ya. Ini pengajaran daripada haji. Habis itu saban tahun orang Islam 2 juta di Mekah buat haji. Balik ke kampung masing-masing riba. Jadi apa maknanya kalau dia mengerjakan haji, sedangkan Nabi dah buat pengumuman tutup buku, tosahlah bermain dengan riba. Fattaqullah fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah terhadap wanita. Ini amanah. Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Kamu mengambil wanita-wanita ini dengan amanah daripada Allah. Masya Allah. Bukan amanah daripada abah dia sahaja. Kalau kahwin tu, ni saya serahkan anak saya, jaga eloknya. Bukan amanah daripada abah dia sahaja. Kita ambil wanita ini menjadi isteri kita, amanah daripada Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan dihalalkan persetubuhan dengan isteri-isteri kamu dengan kalimah daripada Allah. Apa dia kalimah daripada Allah? Al-Quran. Al-Quran ketika nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu adalah tempat bercucuk tanam kamu, maka datanglah kepada mereka daripada mana pun ada masalah. Mana Allah Ta'ala menghalalkan perhubungan seksual. Semua daripada Al-Quran. Walakum alaihinna ala tuti'anna farsakum ahadan takrahu. Dan untuk kamu, tanggungjawab ke atas isteri kamu, untuk kamu tidak ada seorang pun boleh masuk yang kamu tidak menyukai. Siapa yang kita tak suka, isteri kita tak boleh benarkan masuk ke rumah kita. Fa in fa'alna zalik fadribuhunna darban ghayr mubarrah. Tapi kalau dia masukkan juga orang ni, nasihat dan sebagainya dalam Quran, dalam khutbah ni, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan. Walahunna alaikum, dan untuk mereka pula tanggungjawab kamu wahai lelaki, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rezeki mereka dan pakaian mereka dengan baik. Dengan baik ini maknanya kemampuan kamu. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in aqtasamtum bihi kitabullah. Aku telah meninggalkan untuk kamu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang dengannya, yaitu kitab Allah, Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung khutbah Nabi ini insyaAllah dalam kuliah yang seterusnya. Mudah-mudahan memberikan kepada kita gambaran yang jelas di mana letaknya haji ini di zaman Nabi SAW. Kita tak bincang tentang cara pelaksanaan haji dan sebagainya. Ini tabung haji dah buat khusus 15 minggu di masjid-masjid. Jadi kita nak faham di mana letak duduknya haji ini dalam sirah Nabi,
dan apa pengajarannya untuk kita sebagai umat Islam di zaman sekarang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.